Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita di channel Cikgu Norisa. Hari ini saya nak bincangkan topik 1.4 Kitaran Perakaunan. Ini adalah video sambungan pecahan kepada Kitaran Perakaunan. Topik ini adalah untuk pelajar-pelajar perakaunan semester 1. Subtopik bagi Kitaran Perakaunan ini adalah penyediaan penyata keuangan pada akhir tempoh. Kita pergi dulu kepada akaun nominal. Adalah akaun sementara yang dibuka untuk mengumpul semua bukti-bukti hasil dan belanja. Akaun ini perlu tutup dengan memindahkan jumlahnya kepada penyata pendapatan komprehensif bagi tujuan menentu untung kasar dan untung bersih pada akhir sesuatu tempoh. Okey, untuk akaun nominal biasanya diringkaskan dia adalah akaun belanja dan akaun hasil. Akaun nyata adalah baki aset, liability dan equity yang akan dipersembahkan di penyata kedudukan keuangan atau kunci kekira pada akhir suatu tempoh perakaunan tertentu. Contoh soalan. Senarai akaun bagi perniagaan Dilan pada 1 Oktober 2021 adalah seperti berikut. Ada banyak akaun. Okey, ada belanja pentadbiran 29,300, ada bank 6,100, akaun belum bayar atau pemitang 32,900, akaun belum terima atau penghutang 76,500, perabot dan peralatan pejabat 15,900, kenderaan 120,900, loji dan mesin 114,200, bangunan 84,000, belian 467,200, jualan 254,900, belanja jualan dan agihan 18,200, modal 260,200, inventory awal 57,500, belanja gaji 58,200, inventory akhir 69,100. Anda dikehendaki menyediakan catat penutup bagi penutupan bagi maklumat di atas. Okey, catat penutup kita buat di jurnal. Okey, pada 2021 Oktober 1, inventory 69,100, jualan 754,900, debit. Yang kredit adalah untung kasar 269,300, belian 467,200, inventory 57,500 sebelah kredit. Jadi menutup akaun jualan dan belian. Okey, untung kasar 29,200 sampai 9,300 yang debit. Kredit belanja pentadbiran 29,300, belanja jualan agihan 18,200, belanja gaji 58,200, untung bersih 103,600. Menutup akaun belanja. Konsep pelarasan pada akhir tempoh. Bagaimana tu prinsip asas akruan dan prinsip pemadanan. Pemadanan ni kita nak padankan semua belanja dan hasil dalam tempoh berkenaan. Pelarasan berikut perlu dibuat sebelum penyata keuangan pada akhir suatu tempoh disediakan. Okey, pelarasan pada akhir tempoh adalah seperti berikut. Peruntukan suk nilai atau suk nilai terkumpul. Okey, suk nilai terkumpul ni adalah himpunan suk nilai dari tahun ke tahun sehingga tahun semasa. Peruntukan hutang ragu atau peruntukan hutang lapuk adalah angka anggaran hutang yang tak dapat dikutip. Belanja dan hasil terakru. Bila sebut belanja terakru adalah belanja yang belum dibayar, hasil terakru adalah hasil yang belum diterima. Belanja dan hasil terdahulu atau prabayar. Belanja terdahulu atau prabayar adalah belanja yang telah dibayar untuk tempoh akan datang. Begitu juga dengan hasil terdahulu atau prabayar adalah hasil yang telah diterima untuk tempoh akan datang. Semua ini akan dibincang lebih terperinci dalam bab-bab seterusnya atau di video saya yang akan datang. Dan siapa yang pernah belajar di peringkat SPM juga pernah didedahkan. Penyata keuangan. Pada peringkat awal ini, komponen penyata keuangan yang perlu diketahui. Penyata pendapatan menunjukkan item hasil yang diperoleh dan belanja-belanja yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan.
Untung atau rugi sama dengan hasil tolak belanja. Penyata perubahan ekuiti menunjukkan perubahan yang berlaku pada modal dalam satu tempoh perekonomian disebabkan oleh tambahan modal baru, tambahan daripada untung atau pengurangan dengan rugi. Penyata kedudukan keuangan atau kunci kekira menunjukkan baki-baki aset, liability dan contoh. Yang berikut ialah imbangan duga bagi perniagaan you pada 1 Disember 2020. Imbangan duga pada 1 Disember 2020. Tunai 8,505, akaun bulan terima 55,650. Inventory barang niaga 90,350. Bekalan 2025, sewa prabayar 9,000, peralatan 39,350. So nilai terkumpul peralatan 35,775. Ini sebelah kredit yang tadi debit. Akaun belum bayar atau permintaan 69,510. Hasil jualan belum diperoleh 5,250, nota belum bayar jangka panjang 52,500, modal 35,520, ambilan di sebelah debit 72,000, hasil jualan kredit 520,050, diskaun jualan atau diskaun diberi 15,450, pulangan jualan dan allowance 12,300, kos barang jual 257,655, belanja gaji 124,125, belanja sewa 10,500, belanja senilai peralatan 3,975, belanja utiliti 8,700, belanja faedah 4,350, belanja bekalan 3,870. Jadi jumlah imbangan duga ni adalah 718,605. Anda dikehendaki menyediakan penyata pendapatan komprehensif, B. Penyata perubahan ekuiti, C. Penyata kedudukan keuangan atau kunci kira-kira. Tengok jawapan A. Perniagaan you, penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 1 Disember 2020. Jualan 520,050, tolak pulangan dan allowance jualan 12,300, dapat jualan bersih 507,356, tolak kos barang dijual 257,655, kita dapat untung kasar 250,95, tolak dengan belanja-belanja gaji 124,125, sewa 10,500, susun nilai peralatan 3,975, utiliti 8,700, faedah 4,350, bekalan ni adalah belanja bekalan 3,870, diskaun jualan atau diberi 15,450, dapat jumlah belanja yang perlu tolak adalah 170,970. Jadi kita dapat untung bersih dia adalah 79,125. Okey, penyata pendapatan ni, siapa yang pernah belajar di peringkat SPM, mereka telah tahu format dia. Format dia bergantung kepada format. Jadi kamu kena ingat format. Dan lagi satu, berhati-hati dengan butiran asing. Masuk butiran asing di sini, butir penyata pendapatan ada di penyata kedudukan keuangan dan butir penyata kedudukan keuangan ada di penyata pendapatan. Jika ada 2 atau 3 dan lebih, maka dia akan kosong. Seterusnya perniagaan you. Untuk B, penyata perubahan ekuiti bagi tahun berakhir 1 Disember 2020. Okey, modal pada 1 Januari 2020 35,520, tambah untung bersih yang kita dapat dari penyata pendapatan tadi 9,125, dapat 114,645, tolak ambilan 72,000, dapat modal akhir modal pada 1 Disember 2020 42,645. C. Perniagaan you, penyata kedudukan keuangan pada 1 Disember 2020. Untuk penyata kedudukan keuangan, format dia lebih daripada satu. Saya tunjukkan satu saja. Tapi jika nak guna bentuk yang lain pun tak menyalahilah. Terserah pada yang kamu selesa.
Aset bukan semasa peratan RM39,350, tolak surat nilai terkumpul RM35,375, dapat RM3,975. Aset semasa sewa prabayar RM8,505, akaun belum terima RM55,650, inventory RM90,350, bekalan RM9,000, tunai RM2,025, jadi dapat jumlah dia RM165,930. Tolak liability semasa, akaun belum bayar RM9,510, hasil belum terperoleh RM5,250, dapat jumlah liability yang perlu ditolak adalah RM74,760. Jadi modal kerja atau aset semasa bersih yang ditolak daripada aset semasa tolak dengan liability semasa dapat RM91,170. Jadi jumlah kamu campur dengan aset bukan semasa dapat RM95,145. Ini pun format bergantung kepada format. Ekuiti pemilik, sebab dah ada penyata perubahan ekuiti, kita ambil saja angka modal akhir dia. Modal pada 1 Disember 2020 RM42,645. Liability bukan semasa, nota belum bayar jangka panjang RM52,500, jadi jumlah dia RM95,145. Walaupun apa bentuk yang kamu buat untuk penyata kedudukan kewangan, angka jumlah dia mesti seimbang dan sama. Jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.